Perlembagaan Asas Pentadbiran Negara. Ini adalah antara isi kandungan yang bakal saya kupas. Pertama sekali, apa itu perlembagaan? Dari segi konteks perundangan, perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Mengapa ia dikatakan sebagai undang-undang tertinggi? Kerana ia merupakan lambang kemerdekaan. Kerana tanpa perlembagaan kita tidak akan dapat merdeka. Jadi, sebenarnya perlembagaan inilah yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Ya, ia adalah satu perjanjian yang kita perlu taat dan kita perlu letakkan di paling atas. Semua pihak apabila kita mengatakan ini undang tertinggi, maka semua pihak dari kecil hingga ke besar, dari rendah hingga ke tinggi, contohnya seperti rakyat jelata sehinggalah ke institusi yang di-Pertuan Agong, perlulah taat kepada undang-undang tersebut. Seperti dalam bahasa rukun negara, kita menggunakan istilah keluhuran perlembagaan. Jadi istilah luhur itu sendiri telah pun membawa maksud yang paling agung, yang paling tinggi. Jadi itulah kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Maka tidak kiralah kita ni berada di posisi kerajaan maupun pembangkang, kita perlulah menjunjung Perlembagaan Persekutuan ini sebagai satu dokumen yang sangat luhur. Jadi kita sebagai rakyat jelata, kita perlulah curahkan cinta patriotisme, nasionalisme dengan kita taat kepada negara. Kita letakkan perundangan itu sebagai penanda aras. Bila mana kita kata penanda aras, kita perlu ikut apa yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan tersebut. Tafsiran perlembagaan. Okey, tafsiran perlembagaan hanyalah boleh dibuat di Mahkamah Persekutuan. Namun ada kalanya mahkamah juga mengambil pandangan daripada sudut akademik. Tapi jangan salah faham, bila disebut mahkamah mengambil pandangan dari sudut akademik, bukan bermakna semua individu mempunyai hak tersebut. Ianya adalah tertakluk kepada orang-orang yang pakar di dalam bidang ini sahaja. Okey, mengapa mahkamah berbuat sedemikian? Hal ini kerana untuk menghormati kebebasan akademik yang ada di dalam pakar-pakar dalam bidang tertentu. Jadi perkara ini juga ada dinyatakan di dalam perkara 128 yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Okay, jadi kaedah untuk mentafsir Perlembagaan Persekutuan ini ada dua, iaitu yang pertama merujuk kepada sejarah ataupun dalam erti kata bahasa Inggerisnya historical approach. Ini juga ada dinyatakan dalam tafsiran kepada perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, itu tentang perizaban kuota untuk orang-orang Melayu, anak negeri Sabah atau Sarawak dan kepentingan sah komiti lain. Okey, jadi cara yang kedua iaitu konstruksi harmoni ataupun dalam bahasa Inggerisnya harmonious construction. Ini kita boleh mengaitkan berkenaan dengan hak-hak asasi. Pindaan perlembagaan. Bolehkah perlembagaan persekutuan ini dipinda? Kejawapannya, ya, ia boleh dipinda. Ianya boleh dipinda dengan melalui 4 cara, iaitu yang pertama, majoriti mudah, iaitu majoriti kepada mereka yang hadir parlimen semasa perbahasan itu dan diluluskan pada bacaan kedua dan ketiga. Cara kedua, majoriti 2/3 ahli parlimen. Cara ketiga, 2/3 ahli parlimen Malaysia dan perkenan Majlis Raja-Raja. Dan yang keempat, 2/3 ahli parlimen serta persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di sini saya ingin selitkan berkenaan dengan perbezaan pemindahan akta dan pemindahan perlembagaan. Okey, saya rasa masih ramai lagi yang keliru berkenaan dengan perbezaan antara keduanya ini. Okey, yang pertama iaitu pemindahan akta boleh terus bypass Dewan Negara dalam keadaan tertentu, manakala pemindahan Perlembagaan Persekutuan mesti mendapat persetujuan daripada kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ramai di kalangan kita yang mengatakan bahawa Dewan Negara itu seperti tidak ada fungsi. Tapi sebenarnya Dewan Negara ini menjaga kepentingan perlembagaan dan negeri-negeri. Maka secara rumusnya Perlembagaan Persekutuan ini boleh dipinda, tetapi pindaan itu jangan sampai merosakkan
asas perlembagaan itu sendiri. Kerana pada hari ini dapat kita lihat banyak pindaan yang dibuat telah menghakis asas perlembagaan itu sendiri. Fungsi perlembagaan dalam pentadbiran negara. Ini membawa erti bahawa perlembagaan itu memberi kuasa kepada organ-organ dalam sistem pentadbiran kita. Jadi atau arti kata lain iaitu kuasa eksekutif. Jadi bila mana kita membincangkan berkenaan dengan perkara ini, ianya menerangkan bahawa kuasa eksekutif itu terletak hak ke atas Yang di-Pertuan Agong. Jadi begitu jugalah dalam melaksanakan kuasa eksekutif itu sendiri, YDPA juga yang akan melaksanakan tugas yang telah diperuntukkan dalam perkara 39, manakala yang menasihati baginda adalah Jemaah Menteri. Jadi kuasa eksekutif ini sebenarnya terdiri daripada 3, iaitu yang pertama YDPA itu sendiri, yang kedua Jemaah Menteri, Perdana Menteri ataupun mana-mana menteri, dan di bawahnya ialah Perkhidmat Awam, dan yang ketiga orang yang diberi kuasanya oleh sesebuah akta. Akta ini adalah undang-undang yang dibuat oleh Parlimen. Namun kita telah pun tahu bahawa perlembagaan inilah yang mencipta institusi kerajaan itu, dan ianya memberi kuasa kepada badan kerajaan. Namun perlembagaan juga menghadkan kuasa kepada badan kerajaan. Perlembagaan ini ada yang bertulis dan tidak bertulis. Namun negara kita ialah perlembagaan yang bertulis. Kerana biasanya negara-negara yang telah pun merdeka biasanya memang mempunyai perlembagaan yang bertulis. Seperti di Malaysia, kita ada buku The Federal Constitution. Namun, ada beberapa perkara yang tidak dinyatakan di dalam perlembagaan. Sebagai contoh, berkenaan dengan kerajaan ingin membubarkan dewan bagi tujuan pergi ke pilihan raya. Di sini, di dalam perlembagaan tidak dinyatakan siapakah individu yang patut menghadap YDPA. Tetapi secara amalannya, Perdana Menteri yang akan pergi meminta kepada YDPA untuk pembubaran ini. Jadi secara konklusinya, badan eksekutif itu sendiri adalah ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan dalam menentukan Perdana Menteri. Seperti peristiwa yang paling dekat dengan kita, iaitu berkenaan dengan peletakan jawatan bekas Perdana Menteri kita. Di saat itulah bermulanya rakyat Malaysia ini mengalihkan perhatian terhadap Istana Negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Jadi, Ketua Negara ini dia diberi kuasa oleh perlembagaan itu sendiri untuk melantik Perdana Menteri. Jadi, sesiapa yang menghemat kepada baginda mungkin memperoleh kepercayaan majoriti. Jadi persoalannya di sini, bolehkah YDPA itu melantik Perdana Menteri? Jadi jawapannya ialah ya. Ini adalah merujuk kepada perkara 40 fasa 2. Di persoalannya siapa yang boleh dilantik ataupun yang patut dilantik. Jadi ini kita boleh merujuk kepada perkara 43 fasa 2. Maka di sini apabila Perdana Menteri yang baru telah pun dilantik oleh YDPA, ahli demokrasi sepatutnya jangan mengganggu YDPA kerana tugas YDPA sudah pun selesai apabila baginda telah melaksanakan kuasa yang telah dinyatakan di dalam perkara dalam perlembagaan itu. Jadi di sini sebenarnya apa tindakan yang perlu diambil ataupun yang hendak diambil oleh ahli demokrasi untuk seterusnya itu terpulang kepada mereka. Tapi sejauh mana kreatif pun ahli demokrasi, harus mereka ingat untuk menjadi kreatif di dalam permainan pentadbiran ataupun hal-hal perlembagaan ini, ya boleh kreatif, tetapi jangan sesekali memanipulasikan perlembagaan kita yang sangatlah luhur itu. Variasi dalam sistem kehakiman. Perihal ini kita boleh rujuk kepada perkara 121
1A nampak macam ada dua, iaitu sivil dan syariah. Jadi adakah ini akan timbul ketidakadilan kepada rakyat? Jadi sebelum itu saya ingin menegaskan bahawa sebenarnya mahkamah itu bukanlah hanya dua sahaja. Ini sebenarnya ada tiga yang mungkin kita tidak familiar ataupun kurang diekspos kepada yang ketiga ini, iaitu yang pertama kita ada persekutuan, yang kedua mahkamah syariah, dan yang ketiga ini adalah mahkamah anak negeri. Jadi sebenarnya mahkamah sivil ini tiada di dalam perlembagaan, cuma ia ada di dalam pindaan pada tahun 1972 merujuk kepada perkara 42. Kita beralih pula semula kepada soal mahkamah syariah tadi. Sesetengah individu tidak menerima kerana ia seperti ada dua mahkamah yang berlainan untuk menguruskan apa-apa kes. Telah pun ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh IKIN bahawa mereka dapati bahawa dalam 11 bidang undang-undang seperti undang-undang konsumer, undang-undang jenayah, undang-undang prosedur jenayah, hampir 90% ianya sudah pun di dalam Islam. Jadi kita sebenarnya tidak perlu takut dengan undang-undang Islam ini. Walhal waktu kita merdeka dulu pun tak pernah pun Islam ni mengajar orang untuk bersengketa. Jadi secara rumusan dalam konteks undang-undang bukanlah satu benda yang baru untuk kita ambil nilai Islam dan kita mengaplikasikannya, kerana nilai Islam itu sendiri bersikap universal. Jadi kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah memahami perlembagaan dengan mendalam kerana ianya merupakan simbol kemerdekaan. Kita juga amalan ditegah daripada lupa asal-usul kita, dan sebagai generasi muda adalah satu tanggungjawab untuk kita sentiasa menjaga kedaulatan negara.